Dia takut banyak hasil lah, ngandung dah ustazah contohnya. Ya, macam-macam hasil tu ya. Ubah cara bercakap tuan-puan. Ustazah buat contoh kan, macam mana kita yang pandai-pandai tajwid ni kan, pandai-pandai tajwid ni, dia tak boleh bercakap dengan suami, kurang boleh lah. Saya rasa tak berapa sesuai. Bercakap dengan suami, dia ambil macam kalau lagu tu dia ambil yang catchy-catchy tau, yang jenis rentak apa, rap ke R&B ke, dia tak, yang tu tak best kalau bercakap. Dia kena bercakap dengan suami ni, dia kena guna banyak mat arid lis sukun. Harakat-harakat ujung tu bukan susah sangat kan? Hanya itu je. Daripada yang dah makan belum? Itu tak ada mat tu. Dah makan belum? Jadi apa? Dah makan belum? Ada mat dua harakat. Setuju tak suami-suami? Setuju ya? Tapi isteri tak datang, rugilah ya. Pada saya kata Allah, bukan susah sangat pun. Tukar cara kita bercakap je. Sungguh. Dah makan belum? Ujung tu panjangkan sikit. 2. Jangan panjang sangat. Kalau sampai 8 harakat, itu geram namanya kan ya. Dah makan ke belum? Kan ya. Itu je. Lepas tu Nabi ajar tuan-puan kenapa sampai adas masuk Islam tuan-puan. Masa Nabi lepas pada kena marah kena halau kat Taif. Nabi duduk dalam keadaan ya Allah, Puan Zaid bin Harisah ni lap-lap lah darah-darah Nabi Nabi berhenti dekat kebun anggur. Nabi bertemu dengan seorang laki-laki. Tengok perbualan Nabi dengan laki-laki tu, benar-benar cantik komunikasi Nabi. Nabi tanya, nama tuan siapa? Namanya Adas. Lepas tu bila Nabi dah tahu nama dia, Nabi sentiasa bercakap dengan menyebut nama tu. Min aina ji'ta ya Adas. Kamu daripada mana Adas? Ada je ada Adas tu. Saudara kamu ke tu Adas? Adas tu ada, sebut nama tu. Itu komunikasi tuan-puan. Kita kadang-kadang bercakap dengan orang tak tahu dia cakap dengan siapa. Dia tak kat mana file tu, kita pun ada orang lain ke belakang-belakang. Orang bernama tuan-puan, ada nama dan boleh gelaran. Puan ke, cik ke, makcik ke, pakcik ke. Apatah lagi kalau suami isteri. Dah makan belum? Jadi tak ada yang adas tadi tu. Jangan pula dah makan belum adas kan, suami kata apa pula adas. Ini saya bagi contoh. Kan kita ada panggilan pada suami masing-masing. Abang ke apa, panggil abang, 2 kali abang. Dah makan ke belum abang, 3 kali abang. Abang nak makan tak abang, 4 kali abang. Makin banyak diulang-ulang abang tu, semakin ada jiwa kita punya komunikasi. Bukan susah tuan-puan, bukan susah, senang je. Dan ini diamalkan di kedai-kedai Thailand, restoran Thailand. Abe-abe. Kan? Orang semua kedai kopi dia tahulah. Kalau kedai kopi tu nak minum apa, tak datang dah orang besok-besok pagi tu. Sungguh. Tapi tengok, cik-cik nak makan apa cik, ada cik-cik dia tu, dia abang-abang nak makan apa kat abang. Dia marah dia sukun. Sebab tu orang tak berhenti-berhenti pergi restoran dia. Kita isteri tak pandai bisnes macam tu, tak pandai marketkan diri macam tu. Kita tak tahu kaedah marketing. Kita sebagai isteri, komunikasi kena dibaiki. Apatah lagi kalau ada unsur qaulan layyina, kata-kata biar lembut. Seganah mana pun, sejahat, sekerah mana pun hati seorang suami, ustazah boleh yakin tuan-puan cair juga dengan isteri yang lembut. Malah ustazah dengar seorang kiai namanya Abdullah Jimnastiar. Ustazah dengar sendiri dia cakap. Dia kata tidak akan pernah menang depan suami kita mencuba approach kekerasan. Takkan pernah menang, walaupun kita di pihak yang benar. Tetapi dengan kelembutan, dengan tadilah kasih sayang macam tu, insya-Allah sekuat mana, seego mana, sesombong mana pun, insya-Allah sampai masa yang lebur juga, cair juga. Dengan kelembutan tadi. Subhanallah. Jadi jangan menyampingkan, jangan menafikan faktor qaulan layyina. Yang ketiga apa dia? Qaulan maisura. Qaulan maisura ni berkata yang mudah-mudah, mempermudahkan. Datang daripada hati tuan-puan, daripada attitude. Kalau sikap kita suka nak bagi orang stres, sikap kita suka nak jadikan benda tu susah, maka akan susah. Ustazah lupa matan hadis yang bermaksud
Allah sangat mencintai, ya, Allah sangat mencintai, ataupun lebih kurang maksud kita ambil mafhum hadis tu, Allah sangat mencintai atau dijamin syurga orang-orang yang seperti ini. Layyinun hayyinun, yang lembut, yang hayyin. Hayyin maksud dia suka memudahkan, tak suka menyusahkan. Daripada perkataan qaulan maisura, biar kita kalau bercakap bagi motivasi, bagi semangat, bagi harapan. Orang tengah stres, kita bercakap, jumpa dia, jadi hilang stres dia. Orang tengah kesempitan, kita datang bercakap ke, ataupun kita punya perlakuan, jadi lapang orang lain. Biar macam tu, qaulan maisura. Pernah tak tuan-puan bertemu dengan orang-orang yang kalau dia masuk mesyuarat tu jadi rumit. Tapi kalau dia tak ada, tak berapa rumit sangat. Tapi tengok kes juga lah, ya. Takut semuanya tak ambil berat soal kerja pun jadi tak rumit juga kan, ya. Tapi ini masuk ustazah macam ni, bendanya tak seberapa. Tolong jangan jadi orang yang suka merumitkan keadaan. Sebab tu kadang-kadang kita educate orang, kita tanya, okey, sekarang kita kembali pada semula, masalahnya apa? Macam tu je lah, daripada bobel sampai kita kata sebenarnya masalahnya apa. Lebih baik cakap, bagi satu ayat penyata, masalah kita sekarang apa? Okey, ni masalah kita. Okay. Boleh tak kita cari punca? Kan masalah ni kita cari punca. Dapat tak kita kena pasti punca? Sekarang jelas cari punca. Okey, ada tak nampak solusi, bagi cadangan? Okey, yang ni bagi solusi. Jangan tak bagi solusi. Ada orang dia tak bagi solusi, dia asyik bercerita je. Memang betul, akak pun pernah kena macam ni. Ni jam dah pukul 5.30 petang. Ya. Minta maaf tuan-puan, Ustaz tak ada nak mengenakan siapa-siapa. LHDN pasti tak pernah berlaku macam tu, ya. Ni Ustaz cakap jabatan lain. Kadang-kadang kita pun sama. Ustaz cakap tentang diri kita sendiri, kita pun nak mengelakkan jangan jadi orang macam tu. Kita ada banyak urusan dalam hidup lah tuan-puan. Lepas balik kerja kita urus anak, kita urus keluarga. Cuba kita ambil satu approach qaulan maisura. Kehadiran kita selalu memudahkan orang lain. Orang lain tak nampak solusi, Allah selalu bagi kita solusi. Sebab kita tak nak menyusahkan orang. Oh macam tu ke, tak apa. Tak apalah, yang tu insya-Allah saya boleh buat. Lagi senang dia yang tolong buat. Ya, ataupun masing-masing nak memudahkan. Qaulan maisura. Ayat-ayat motivasi, ayat-ayat harapan termasuk dalam qaulan maisura. Contoh macam kita kata macam ni, tak apa, insya-Allah boleh buat. Insya-Allah boleh. Ada Allah kan? Kan senang ayat tu. Daripada kita duduk menung sampai pukul 6.30 petang, susah ni, susah. Sampai 6.30 kata benda tu susah. Tak ada ke seorang yang ada idea untuk cakap qaulan maisura boleh. Kalau susah sangat kita sembahyang hajat je lah, minta Allah bagi pencerahan. Kan ada jalan penyelesaian. Itu qaulan maisura. Tapi kalau hati kita dia sentiasa stres, memang penuh dengan kesusahan, kesempitan, maka itulah yang keluar daripada lidah-lidah kita. Ya, jadi berkerut muka wajah kita sepanjang masa. Orang nak tegur pun takut tuan-puan. Seolah-olah macam kita jadi penghulu dunia. Penghulu dunia, bukan penghulu kampung, penghulu dunia. Banyak betul masalah kita. Padahal tak tuan-puan, relax saja. Setiap masalah ada solusi penyelesaiannya. Tinggal masa, tempoh dan cara. Yang kadang-kadang masalah tu datang untuk jadi kita lebih matang dan lebih berpengetahuan. Jadi tak ada apa yang rumit, tak ada apa yang seteruk yang telah kita lalui. Ya, kalau misal kata kita faham bahawa benda ni hanya nak berikan kita ilmu dan pengalaman yang lebih matang. Qaulan maisura. Yang keempat ialah qaulan baligha. Qaulan baligha ni maksud dia apa? Qaulan baligha ialah kata-kata yang penuh dengan syarat dengan nilai. Subhanallah tuan-puan sekalian, ya, kalau tuan-puan di tempat kerja ni jadi orang yang kata-katanya penuh syarat dengan nilai, sangat besar makna kehadiran kita di mana-mana pun. Ya, kita kena memaknai kehadiran kita di mana-mana. Kita di LHDN sangat bermakna. Orang sayang kita. Sebab kita jadi orang yang membimbing tuan-puan, membimbing untuk jadi pekerja lebih baik. Kadang-kadang kita pun membimbing untuk dapat menguruskan rumah tangga juga dengan baik, keluarga, didik anak-anak. Subhanallah, ini orang-orang yang ada qaulan baligha, kata-katanya syarat dengan nilai dan nasihat. Ya, dan saya jumpa ramai orang macam tu tuan-puan, yang ketiadaannya orang terasa, ya, tak ada, Allah terasanya.
Ni kalau ada Kak Esah, dia kata ya, alhamdulillah ni settle semua ni, orang terasa kehadiran dia. Awasi tuan-puan, jangan jadi seperti yang Nabi cakap, orang yang paling jahat ialah orang yang kehadirannya ditakuti oleh semua yang lain kerana kejahatan yang menular. Ya, jadi buah-buah nak jadi macam tu kadang-kadang ada. Contoh kalau misalnya kata kita tak ada, semua orang suka. Ya, kafe penuh hari tu, semua orang sedara makan. Kenapa? Sebab dia outstation ataupun dia cuti, cucu dia bersalin kat UK. Ya Allah. Tahu tak dia cuti berapa hari? Katanya seminggu. Apa tak setahun je, kata orang ya. Jadi kalau kena yang ini ni, kena muhasabah diri kenapa orang suka aku cuti setahun ni kan ya. Sama ada orang tu dengki, orang tu salah lah ya, ataupun ada sesuatu pada diri kita yang harus kita ubah. Tapi kalau orang itu ada kriteria qaulan baligha, ada hikmah dalam berkata-kata, hikmah dalam membimbing, memimpin, insya-Allah ya, ini membawa satu kebaikan yang sangat besar di mana-mana kita berada. Apapun tuan-puan sekalian ya, kita dah sampai ke akhirnya. Ustazah berharap dia dengan mengubah hati, pembersihan yang boleh kita lakukan dengan menuntut ilmu ya, dengan istighfar, taubat, amal soleh, yakin dengan Allah, jiwa tauhid, banyaklah. Ustaz pun tak dapat nak ulas dah semua tu, cuma Ustaz nak berikan cetusan saja ya, betapa pentingnya kita melihat, berusaha untuk tazkiyatun nafsi, untuk membersihkan hati, sebab impaknya sangat besar kepada organisasi, kepada kehidupan keluarga, masyarakat dan sebagainya ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mudah-mudahan dengan membersihkan hati ini ya, semua kerja buat kita lebih baik sehingga membentuk satu budaya ya. Ustazah fikir jariah besar sangat kalau kita boleh mengubah budaya di tempat kerja. Besok kita semua mungkin akan mati, akan bersara, tapi budaya tu kita tinggalkan ya. Budaya jujur, budaya apa lagi ya, toleransi, budaya menghormati, budaya menghargai. Subhanallah, kalau kita boleh terapkan ini ya, ini adalah satu jariah yang sangat besar. Kita dalam kubur menikmati hasil ya jariah kerana kita menerapkan ilmu yang baik sehingga menjadi satu budaya yang boleh diikuti oleh orang lain.